رب زدنا علما نافعا وفقا مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا لما نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وصراط واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين آمين. Dan hanya tiada wajib tasmiyah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadda kama amara Allah, kama amaraka Allah. Tawadda kama amaraka Allah. Dan hanya tiada wajib tasmiyah. Dan hanya tiada wajib tasmiyah, tiada wajib mengucap bismillah. Sebab maklumnya mengucap bismillah belum pada ambil wudu tu adalah sunat, bukan dia wajib. Maka dalil yang menunjuk di atas katanya tidak wajib tu bahkan sunat, dan hanya tiada wajib tasmiyah sabda Nabi, yakni kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yakni kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda, tawadda kama amaraka Allah. Ambil wudu oleh kamu, terjemuh dia ni, ambil wudu oleh kamu seperti barang yang disuruh akan dikau Allah. Ini oleh Allah. Disuruh tu disuruh pada ayat wudu. Pada katanya, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum hingga akhir. Seperti barang yang disuruh akan dikau Allah, yakni oleh Allah. Suruh tu suruh di mana? Pada kata faghsilu wujuhakum hingga akhir. Ayat tentang ambil wudu. Maka di sini Nabi katanya ambil wudu oleh kamu, olehmu seperti barang yang disuruhkan dikau Allah oleh Allah. Jadi di sananya ayat di sana katanya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila salati, apabila hendak berdiri oleh kamu kepada sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka hendak basuh oleh kamu akan muka kamu. Tengok, dia katanya dan tiada pada barang yang disuruh Allah, pada ayat tadi, ayat yang dibaca tadi itu suatu daripada demikian itu, demikian itu, demikian itu tasmiyah. Jadi di dalam ayat tadi itu Allah Ta'ala tidak ada suruh mengucap bismillah. Dalam ayat tadi itu Allah tidak ada suruh mengucap bismillah, maka lalu itulah tak jadi wajib. Sebab mulainya faghsilu wujuhakum, hendak basuh oleh kamu akan muka kamu. Di situ tidak ada suruh mengucap tasmiyah. Itu maknanya dan tiada pada barang yang disuruh Allah dalam ayat itu suatu daripada yang demikian itu, yakni tasmiyah. Jadi faham daripada zahir ayatnya tidak ada suruh mengucap bismillah, mengucap tasmiyah. Lalu tu tidak jadi hukumnya wajib, bahkan sekadar sunat.
Adapun khabar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun khabar hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yusammillaha. La wudu'a liman lam yusammillaha. Apa maknanya? Tiada wudu bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Ada suatu hadis Nabi katanya tiada wudu bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Tak baca bismillah tak jadi wudu. Tak baca bismillah tak jadi wudu. Maka di sini maknanya tengok dengan zahir hadis ini menunjuk bahawasanya bismillah tu adalah wajib. Maka dia jawab katanya itu dhaif. Jadi maka itu dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Tidak boleh kita buat dalil untuk jadi wajib bismillah. Tidak jadi dalil, tidak boleh buat hujah. Dia hadis dhaif, tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi dalil untuk nak mengisbatkan hukum wajib dan sebagainya. Maka hadis ini dia tanggung katanya hadis ini hadis dhaif. Kita tak berdalil lah dengan hadis ini untuk menunjuk di atas kata mengucap bismillah itu adalah perkara yang wajib. Kita tak berdalil sebab hadis tu hadis dhaif. Hanya kita tak buat berdalil, buat hujahnya ialah hadis sahih ataunya hadis hasan saja. Atau dikatakan tiada kamalnya, atau kita tanggung katanya tiada sempurna. Jadi Nabi kata tiada wudu bagi mereka, bagi orang yang tiada menyebut nama Allah, maknanya tiada wudu yang sempurna. Tanggungnya begitu. Mana wudu itu sah, tetapi kalau tak mengucap bismillah, wudu itu tidak sempurna. Maka yang Nabi kata tiada wudu, yakni tiada wudu yang sempurna. Jadi wudu biasa tu jadilah. Jadi maknanya dua jawapan tentang hadis katanya tiada wudu bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Satu jawapannya kita jawab kata hadis ini hadis dhaif. Tidak boleh guna untuk nak menyabitkan hukum sunat, hukum wajib. Tak boleh kita guna untuk nak menyabitkan hukum wajib. Bismillah. Artinya jawab katanya Nabi kata tidak ada wudu, yakni tidak ada wudu yang sempurna kalau tak baca bismillah. Maknanya wudu, nak bagi sempurna wudu mesti kena mengucap bismillah. Itu dua jawapan. Kata Madabiri dan sunat ta'awudz. Ta'awudz tu maknanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Madabiri sunat ta'awudz. Sunat ta'awudz tu bila? Dahulu daripada tasmiyah, dahulu daripada mengucap bismillah. Macam mana nak kata? Seperti dikatanya kata seorang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya belum pada kita nak baca bismillah tu sunat juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis tu sambung dengan bismillah. Itu dikata oleh Madabiri sunat. Itulah makna katanya sunat ta'awudz. Ini baca a'udzubillah, belum pada kita nak baca bismillah. Abi. Dan sunat tasmiyah bagi tiap-tiap pekerjaan yang dicita-cita. Ni 9. Dan sunat tasmiyah, sunat baca bismillah. Sekurang-kurangnya tasmiyah tu, sekurang-kurang tasmiyah ialah bismillah. Yang sempurnanya ialah bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat begitu. Sebab kata tasmiyah tu asal maknanya apa dia? Menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Maka sekurang-kurang dianya ialah bismillah. Itu sekurang-kurangnya.
Tapi yang sempurnanya maklum ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat tasmiyah bagi tiap-tiap pekerjaan yang dicita-cita, yang dicita-cita pada syarak. Yang dicita-cita, yang dicita-cita pada syarak. Jadi setiap kali kita nak mulai apa-apa kerjaan, setiap kali kita nak mulai apa-apa kerjaan, tetapi kerjaan tu kerjaan yang dicita oleh syarak. Dengan maknanya perkara itu tidak dilarang oleh syarak. Bukan perkara yang makruh, bukan perkara yang haram. Bahkan termasuk juga setengahnya benda yang wajib, termasuk juga setengahnya benda yang sunat, termasuk juga benda yang harus. Itu yang dimaksud kata pekerjaan yang dicita-cita, yang dicita-cita oleh syarak, mana perkara yang disukai oleh syarak, perkara yang tidak dilarangi oleh syarak, walaupun larang makruh sekalipun. Maka setiap-tiap kerjaan yang begitu, maka sunat kita mulaikan dengan bismillah. Ibadat atau lain. Ibadat atau lain. Mana pekerjaan yang dicita tu kena atas ibadat ke, artinya bukan ibadat, ialah perbuatan adat. Sekalipun ada disunatkan kita mengucap bismillah. Misal dianya seperti mandi, mandi biasa ke atau mandi wajib ke atau mandi sunat ke, maka disunatkan kita mengucap bismillah. Dan tayamum dan membaca Quran, sunat baca bismillah. Dan jikalau pada tengah surah sekalipun kita nak baca Quran tu, kita tidak dimulai pada permulaan surah. Bahkan kita mulai baca di tengah-tengah surah sekalipun disunatkan juga baca bismillah. Dan jima' sunat juga, tapi sunat kifai, seperti semalam. Dan menyembelihkan binatang itu pun disunatkan baca bismillah juga. Dan keluar daripada manzilnya, keluar daripada rumah, daripada tempat kediaman, tempat menginap, itu pun disunatkan baca bismillah juga. Dan banyak lagi lah. Tetapi tiada dituntut bagi sembahyang dan haji dan segala zikir. Tetapi tiada dituntut, tiada disuruh baca bismillah, tiada disunat baca bismillah bagi sembahyang. Kita nak mulai sembahyang tu, terus sembahyanglah, tak payah kita baca bismillah. Jangan auzubillah min bismillahirrahmanirrahim Allah. Tidaklah begitu tu. Jadi maknanya tak disunatkan kita baca bismillah apabila kita nak mulai sembahyang. Sebab setengah pada sembahyang tu adalah zikir. Dan haji, kita nak mulai mengerjakan haji tu pun tidak disunatkan baca bismillah. Dan segala zikir, jadi kita nak mulai berzikir, nak mulai tahlil ke masalah, kita nak kata la ilaha illallah, tak payah kita bismillah. Sebab la ilaha illallah tu dah sebut nama Allah. Jadi apabila kita nak baca bismillah tu, maknanya kita dah mulai sebut nama Allah, jadi tak berhajat kepada bismillah lah. Sebab bismillah tu tujuan dianya ialah sebut nama Allah. Adapun la ilaha illallah tu pun sebut nama Allah. Dan bagai-bagai zikir yang lain lagi, nak kata subhanallah, nak kata alhamdulillah, nak kata Allahu Akbar, semuanya bagai-bagai zikir tu tak payah kita, tak disunatkan kita bismillah, hanya terus berzikir. Begitu. Dan makruh bagi segala yang makruh. Makruh kita mengucap bismillah pada nak mulai perkara yang makruh. Nak mulai buat perkara yang makruh. Setiap-tiap perkara yang makruh, apabila kita nak mulai, maka makruh mengucap bismillah.
dan yang zahir seperti kata Azra'i. Yang zahir daripada perkataan Azra'i, dia kata haram tasmiyah, haram mengucap bismillah. Haram tasmiyah, haram mengucap bismillah bagi yang haram. Pada nak mulai buat benda haram. Sekiranya kalau seorang tu ada nak mulai buat benda haram, haram juga dia baca bismillah. Perbuatan itu haram, mengucap bismillah sebelum padanya itu pun haram. Contohnya dia nak minum arak masalah, dia baca bismillah juga. Maka baca bismillah itu haram mengikut perbuatan minum arak. Intaha. Selesai daripada perkataan Az-Ra'i. Dan setengahnya membasuh dua tangannya. Ini kembali kepada asal masalah kita ialah sunat-sunat wuduk. Setengah daripada sunat wuduk membasuh dua tangannya. Di kaki tangan tu ialah hujung jari sampai pergelangan. Disunatkan kita basuh dua tangan sampai dua pergelangan. Itu sunat. Dan demikian itu membasuh dua tangan. Dan demikian itu yakni sunat membasuh dua tangan. Ini dalil-dalil. Mana dia dalil menunjuk di atas sunat basuh dua tangan sebelum pada kita nak berkumur atau belum pada kita nak basuh muka. Sunat kita membasuhkan dua tangan. Maka dia katanya kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil kata sunat tu ialah mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya setiap-tiap kali Nabi mengambil wuduk, dia ada basuh dua tapak tangan. Maka nak ikut perbuatan Nabi kerana kita nak mengikut perbuatan Nabi pada ketika dia ambil wuduk, setiap-tiap kali dia ambil wuduk tu dia ada basuh dua tapak tangan. Lalu telah dipaham oleh ulama bahawasanya basuh dua tapak tangan tu adalah perkara yang disunat. Sebab kalau tak disunat, maka Nabi tidak selalu buat. Lagi pulanya nak kata wajib, dalam ayat fagsilu wujuhakum tak ada sebut. Dalam ayat menyatakan wuduk itu tidak ada sebut suruh basuh tapak tangan, bahkan suruh mulai dengan basuh muka. Maka itu menunjuk di atas katanya basuh dua tapak tangan itu adalah perkara yang disunat. Seperti barang yang diriwayat oleh Syaikhan. Syaikhan ialah Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mengikut ada riwayat dalam Sahih Bukhari, ada riwayat di dalam Sahih Muslim. Setiap kali Nabi mengambil wuduk, Nabi ada basuh dua tangan. Itulah dalil. Kemudian katanya sama ada yakin akan sucinya atau tiada. Suci ini suci daripada najis. Sucinya yakni suci daripada najis. Sama ada yakin akan sucinya, suci dua tangan, dua tapak tangan, atau tiada yakin suci, atau tiada yakin suci. Jadi maknanya disunatkan kita basuh dua tapak tangan. Disunatkan kita basuh dua tapak tangan tu sama ada kita yakin kata tangan kita tu suci daripada najis ataunya kita tak yakin. Jadi kalau yakin kata suci daripada najis pun sunat basuh. Kalau tak yakin pun sunat dibasuh juga. Apakah lagi kalau dua tapak tangan tu kena najis? Kalau dua tapak tangan tu kena najis, yakin kata kena najis, itu wajib membasuh. Sebab start lagi kita nak guna tapak tangan tu juga ambil air basuh muka. Nanti kalau tangan tu kena najis, air yang air akan jadi air yang kita nak ambil basuh muka tu jadi mutan najis pula. Jadi masalahnya kita tidak yakin katanya tangan kita itu kena najis.
Tapi kalau yakin kata kena najis, maka basuh itu adalah wajib sebab basuh najis. Tetapi kalau tak yakin kata kena najis, bahkan kita yakin katanya suci, tidak ada najis, artinya tak yakin, bahkan zon saja katanya tak ada kena najis, maka itulah hukumnya sunat membasuh. Itu maknanya sama ada yakin akan sucinya, suci dua tangan ataunya tiada. Dua tapak tangan tu yakin suci daripada najis, artinya tiada yakin, maka sunat, maka samalah. Hukumnya sunat membasuh. Maka jika syak pada suci keduanya, maka jika syak berpapuh pada suci keduanya dua tapak tangan. Jadi kita syak 50-50. Syak di mana adakah tangan kita ini suci daripada najis ke tidak? Suci daripada najis. Bukan masalah suci daripada hadas. Sebab kita nak ambil wuduk ni, kita belum mulai ambil wuduk lagi. Maknanya hadas tu masih ada lagi lah. Sebab tu masalah suci daripada najis. Sekiranya kalau kita syak, adakah tangan dua belah tangan kita ni suci ataunya tidak suci, yakni suci daripada najis. Jadi makna syak kena najis ke tidak kena najis. Syaknya begitu. Kita syak adakah kena najis ke tidak kena najis. Maka hukumnya makruh menyelamkan keduanya di dalam air yang sedikit. Makruh menyelam, ini makruh kita selamkan dua tapak tangan yang syak pada suci tadi. Makruh menyelam, ini makruh kita selamkan keduanya, tapi selam kat mana? Di dalam air yang sedikit, yang tak sampai 2 kolah. Yang sedikit, yakni air yang tak sampai 2 kolah. Tapi kalau air yang sampai 2 kolah, tak makruh kita selam. Sebab air sampai 2 kolah, kalau kena najis pun ia boleh yang menghilangkan najis. Begitu. Makruh menyelam keduanya di dalam air yang sedikit, air yang tak sampai 2 kolah, dahulu daripada membasuh 3 kali. Tapi 3 kali itu tak mestilah. Dahulu daripada basuh. Yang sebenarnya 3 kali. Jadi maknanya kalau tangan kita itu, dua tapak tangan kita itu, sebab start laginya kita nak cebok akan air untuk basuh muka dengan dua tapak tangan. Start laginya kita nak guna dua tapak tangan ni lah untuk nak cebokkan air untuk basuh untuk nak basuh muka. Maka sekiranya kalau kita sekiranya kalau kita syak adakah dua tangan kita ini kena najis ke tidak? Najis ke tidak? Maka kalaulah air yang tak sampai 2 kolah seperti air dalam beldi, maka makruh kita selam. Tapi bukan haram. Tapi kalau kita selam juganya, air itu tak jadi air mutanajis. Air itu tak jadi air mutanajis sebab kita tak yakin kata tangan kita kena najis. Lagi pulanya air itu tak jadi air mustakmal. Kita selam tangan kita, kalau kita yakin kata suci, maka kita selam dalam air yang tak sampai 2 kolah tu, air itu tak jadi air mustakmal. Selam betul-betul begitulah. Jadi masalah sininya kalau kita syak, air tak sampai 2 kolah, maka jangan kita selam, kita cebok basuh kat luar dulu. Kita basuh, kita cebok dengan apa-apa benda, kita basuhkan tapak tangan kita dulu. Basuh tu, nak bagi sepenuh, basuh 3 kali lah. Tapi tak mesti 3, sekali pun dah cukup. Tapi kalau syak pada najis, pada suci sebelah, maka yang yakin tu kita guna yang tu cebok air, selam. Itu kalau kedua-dua.
Tengok. Jadi maknanya masalah tangan kita ni, apabila kita nak ambil wuduk, contohnya kita nak ambil wuduk air tu tak sampai 2 kolah. Lagi pulanya bekas tu tak boleh kita nak cuah. Kita nak sengit dia tu tak boleh. Tapi air ada di dalamnya tak sampai 2 kolah. Gayung dan sebagainya tidak ada. Gayung dan sebagainya tidak ada. Maka macam mana kita nak buat? Kita cebok dengan 2 tapak tangan tu. Ingat katanya 2 tapak tangan kita tu jadi sebagai gayung. Jadi sebagai gayung, artinya jadi sebagai batil. Maka kita cebok gitu, maka air yang dalam bekas tu ia tak jadi air mustakmal. Sebab apa tak jadi mustakmal? Sebab mustakmal tu mana air yang kita guna pada mengangkat hadas. Air yang kita guna pada mengangkat hadas. Adapun 2 tapak tangan kita selam tu kita belum mengangkat hadas lagi. Kita belum mengangkat hadas lagi sebab kita mulai mengangkat hadas sebenarnya bila? Di sisi basuh muka. Di sisi basuh muka, maka 2 tangan tu kita selam tu jadi air tu tak jadi air mustakmal. Kerana khabar Muslim. Ini katanya makruh kita selamkan tangan kita di dalam air yang tak sampai 2 kolah sekiranya kalau syak tentang syak pada suci ke tidak. Kerana khabar, ni ada dalil dia. Kerana khabar, kerana hadis khabar Muslim, mana kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, itu kerana khabar Muslim. Mana kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, sabda Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu. Fala yaghmis yadahu fil ina'i. Fil ina'i hatta yaghsilaha. Hatta yaghsilaha salasan. فإنه لا يدري أين باتت يده. Apabila jaga seorang kamu daripada tidur, jaga daripada tidur sedar, maka jangan diselamkan. Apabila jaga daripada tidur dan dia nak solat, dia nak ambil wuduk, ceritanya begitulah. Selepas pada dia jaga tidur, lebih laginya waktu subuh tu, jaga daripada tidur, kemudian dia nak solat, maka nak solat tu berhajat kepada ambil wuduk. Maka nak ambil wuduk itulah, katanya jangan kamu selamkan lagi tangan kamu. Tengok. Apabila jaga seorang kamu daripada tidur, maka jangan diselam. Apa pasal jangan diselam? Yang ni kamu nak solat. Apabila kamu nak solat, kamu mesti kena ambil wuduk. Apabila nak ambil wuduk tu, janganlah kamu selam. Maksudnya begitu. Bukan saja-saja bangun tidur tu, jangan pergi ke dapur masalah selam. Bukan maksud begitu. Mana nak solat, nak ambil wuduk. Nak ambil wuduk kerana nak solat. Maka jangan diselam 2 tangannya di dalam bijana, yang ni bekas air. Tapi kena tahu kata di dalam bijana, bijana ni yang tak sampai 2 kolah. Airnya tak sampai 2 kolah. Dalam bijana bekas-bekas isi air, yang airnya tak sampai 2 kolah. Kena tanggung begitu. Jangan diselam tangannya di dalam bijana yang airnya tidak sampai 2 kolah. Hingga dibasuh akan keduanya 2 tangan
3 kali. Lebih dulu kena basuh 2 tapak tangan tu dulu 3 kali. Nabi lang katanya jangan selam lagi, jangan terus selam. Maka bahawasanya tiada diketahui di mana bermalam tangannya. Jadi maknanya kerana kita tak tahu pada masa kita tidur tu tangan kita letak kat mana. Boleh jadi tangan tu dia letak pada tempat najis. Boleh jadi tidak. Boleh jadi tangan kita tu bergerak ke situ ke sini, dia letak kepada tempat yang ada najis, kena najis. Katanya telah mengisyaratkan dengan barang yang dikeranu dengan dia kepada ihtimal najis di dalam tidur. Jadi Nabi isyarat katanya, kita tak tahu bermalam di mana tangan kita. Itu nak isyarat katanya, isyarat dengan barang yang dikeranu, kerana maksudnya kerana tiada tahu tadi. Maka bahawasanya tiada diketahui di mana bermalam tangan tadi. Isyarat kepada ihtimal najisnya di dalam tidur. Ihtimal kena najis. Ihtimal najis ini ihtimal kena najisnya, kena najis 2 tangan. Ihtimal najis, ihtimal kena najis oleh 2 tangan di dalam tidur ini masa kita tidur. Sebab kita tidur, kita tak sedar. Ada kalanya tangan bergerak ke sana ke sini. Seperti tengok misal dianya, misal katanya 2 tangan itu kena kepada tempat yang kena najis, seperti jatuh ia tangan di atas tempat istinja dengan batu. Ya orang Arab dulunya, ada kalanya dia qada hajat besar tu dia tak basuh dengan air. Dia istinja dengan batu, dia sapu dengan batu. Maka barangkalinya apabila dia tidur, maka tangan tu sentuh di situ. Sentuh di tempat istinja dengan batu. Dia masalah istinja dengan batu ni, dia tempat dia tu tak suci. Kerana bahawasanya mereka itu beristinja dengan dia dengan batu. Sebab adat orang dulunya dia istinja dengan batu sebab kekurangan air. Maka hasillah bagi mereka itu taraddud. Maka hasillah bagi mereka itu, bagi orang Arab, taraddud yakni syak. Yakni syak. Syak di mana? Taraddud syak yakni syak pada suci ke tidak. Jadi pada masa dia tidur tu dia tak sedar, boleh jadi tangan dia tu dia letak kat situ. Artinya ada kotor-kotor najis-najis kat tepi, tak cicak ke masalah. Dia tidur dia tak sedar. Barangkalinya dia tidur tu ada kena darah nyamuk ke masalah. Macam-macam lah pada masa tidur tu tak sedar. Kalau begitu apabila bangkit daripada tidur nak ambil wuduk, maka jangan selam. Sebab kita tak yakin kata tangan kita tu suci. Bahkan syak. Maka itu hukumnya makruh. Dan dihubung dengan tidur itu taraddud dengan lainnya. Dan dihubung, dimenyerupai, dihukum sama. Dihubungkan, dimenyerupai, dihukum sama dengan tidur itu. Masalah cerita dalam hadis tu, tangan kita syok pada suci sebab tidur. Dia katanya, taraddud dengan lainnya, lain daripada tidur. Seperti kita dah buat kerja ke masalah, dia buat kerja begitu kat tanah, boleh jadi tangan kita kena najis, boleh jadi tak kena najis, maka itu pun makruh juga kita selam. Dan tiada hilang makruh, tak hilang makruh tu melainkan dengan membasuh keduanya, 2 tapak tangan 3 kali. 3 kali. Kita basuh boleh 3 kali, maka jadi suci, yakinlah kata suci, bolehlah nak selam. Dalam air yang tak sampai 2 kolah. Begitulah. Dan keluar
dengan air yang sedikit. Kata tadinya makruh kita selam dua tapak tangan kita yang syak tadi tu di dalam air yang sedikit. Tadi dia katanya maka jika syak pada suci keduanya makruh menyelam keduanya di dalam air yang sedikit dahulu daripada basuh. Itu air yang sedikit makruh. Dan keluar dengan air yang sedikit, air yang banyak, yakni sampai 2 kolah, maka tiada makruh. Walaupun kita syak sekalipun pada suci tak suci, selam je lah. Sebab air itu air sampai 2 kolah. Sekiranya kalau najis tu pun tidak mengubahkan air, maka air itu boleh menyucikan. Dan dengan syak yakin najis, yakni keluar dengan syak masalah yakin najis, maka haram diselam di dalam air yang sedikit. Kalau yakin tangan kita tu yakin kata kena najis, maka adalah hukumnya haram kita selam di dalam air yang sedikit. Air yang tak sampai 2 kolah. Sebab apa? Sebab air itu kerana berlumur ia dengan najis. Berlumur air itu dengan najis. Jadi menyebabkan air itu jadi air mutanajis. Sebab air tak sampai 2 kolah. Tangan kita ada najis. Apabila kita selam, menyebabkan air itu jadi air mutanajis. Apabila jadi air itu mutanajis, tak boleh kita nak guna untuk ambil wuduk. Jadi membawa kepada terbuang air. Sia-sia terbuang air. Maka itu adalah hukumnya haram. Jadi maka kita akhir di situ katanya dan setengahnya madmadah dan istinsyak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.